Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Hari ini kita teruskan kepada PDPR Sains kita dan Cikgu akan explain mengenai bab 7 yaitu sejarah penemuan keradioaktifan. Oke, yang pertama adalah Wilhelm Conrad Röntgen ataupun nama dia yang famous disebut-sebut Röntgen. Yang kedua adalah Antoine Henry Becquerel ataupun nama famous dia Becquerel. Dan yang ketiga adalah pasangan suami isteri Marie dan Pierre Curie. Oke kelas. Jadi macam mana sebenarnya Röntgen menemui sinar X ini? Röntgen dia menemui sinar X ini secara tidak sengaja, yaitu yang berlaku pada tahun 1895. Röntgen dia sedang membuat kajian mengenai tiup sinar katod yang ditutup permukaannya dengan cardboard. Okey, macam dalam video inilah. Walaupun ditutup, Röntgen mendapati skrin di depan tiup itu bercahaya. Namun cahaya itu tidak dapat dilihat. Lalu Röntgen pun menamakan sinar ini sebagai sinar X. Kalau dalam matematik, X itu adalah a non-variable. Imej pertama yang diambil oleh Röntgen adalah foto sinar X tangan istrinya sendiri, dan gambar foto ini menjadi satu penemuan yang sangat bermakna pada ketika itu. Röntgen telah menerima hadiah Nobel yang pertama dalam penemuan sinar X ini pada tahun 1901. Oke kelas, seterusnya kita pergi kepada tokoh yang kedua yaitu Antoine Henry Becquerel. Oke, Antoine Henry Becquerel ini dia berasal daripada Prancis. Setahun selepas sinar X ditemui, Becquerel telah menemui keradioaktifan ini secara tidak sengaja. Karena beliau ingin mengkaji adakah plat fotografi itu dapat bertindak balas dengan uranium sama dengan sinar X. Jadi apa yang Becquerel buat, dia telah meninggalkan uranium itu dengan plat fotografi di satu tempat yang gelap, di satu bilik yang gelap. Okey. Lepas tu bila dia lihat keputusan daripada kajiannya itu, dia terkejut melihat plat fotografi itu bertukar menjadi hitam. Ada tumpukan hitam. Becquerel dia telah memperolehi hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 sebab dia menemui keradioaktifan. Seterusnya kita pergi kepada tokoh yang ketiga yaitu Marie dan Pierre Curie. Mereka ini adalah pasangan suami isteri yang berasal daripada Poland. Okey, tengok Marie dan Pierre Curie yang berasal daripada Poland. Okey, jadi apa sumbangan mereka dalam penemuan bidang keradioaktifan ini? Mereka telah berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan dan bukan melalui plat fotografi, menggunakan biji uranium. Pada ketika itu sangat banyak. Okey, jadi apa yang mereka buat, apa kajian yang dilakukan? Mereka menggunakan uranium iaitu yang dikenali sebagai pitch blende. Mereka telah berjaya mengekstrak pitch blende tersebut dan berjaya menemui dua elemen yang lebih tinggi tahap keradioaktifannya iaitu polonium dan radium. Jadi kalau kamu tengok ada gambar raja ini, dia telah memandang radium yang dijumpai dan radium itu memang bercahaya. Pierre Curie telah memperolehi hadiah Nobel pada tahun 1903 dalam bidang fizik. Cikgu cerita sikit mengenai Marie Curie ni. Marie Curie ni dia merupakan satu-satunya wanita yang berjaya memperolehi dua hadiah Nobel dalam dua bidang yang berbeza iaitu fizik dan kimia. Dan Marie Curie dia telah meninggal dunia pada tahun 66 kerana leukemia yang berpunca daripada radiasi yang terlalu tinggi yang berpanjangan sebab dia bekerja di makmal seumur hidupnya. Okey, dan dipercayai beliau selalu membawa tabung uji yang berisi radium yang bercahaya dalam poket lab coat dia. Dan tubuh Marie dan suaminya ini walaupun sudah meninggal dunia amat beradioaktif sehingga kan mereka punya keranda terpaksa diletak berdekatan dengan plumbum untuk mengurangkan keradioaktifan tersebut. Dan setelah 86 tahun meninggal, tubuh dia masih lagi mempunyai radioaktif yang tinggi. Okey, jadi itu saja kelas untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapatlah isi-isi penting mengenai ketiga-tiga tokoh dalam bidang keradioaktifan. Okey,